Datuk, there's nothing you can do kalau tak ada apa-apa dari atas. That's why kita macam menyalak, jadi anjing menyalak bukit tau. Aduh. Ya. Kan? Tapi akhirnya pada saya, okey tak apa, diorang tahu apa yang diorang buat. Kan? Kita pun tak tahu apa sebenarnya. Tugas kita sekarang kan Datuk, kita kena hidup. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran di podcast Masuk Angin Keluar Asap. Okey, sekali lagi malam ni kita dengan tetamu undangan kita, Syazwan Zulkifli ataupun Kepeng. Okey, kita nak tanya Kepeng, apa dia buat sekarang? Okey, Kepeng, tengah buat apa ni? Sekarang saya masih tengah bercuti dan buat preparation untuk upcoming filem saya yang akan mula 1 bulan 11 ni. Nama tajuk filem tu Mayang. Filem Mayang, Ulit Mayang Ulit Mayang. Ya. Ulit Mayang. Okey, ceritalah sikit tentang filem tu. Dia cerita mengenai sekumpulan pelajar ni pergi ke satu tempat untuk buat dokumentari pasal satu benda, tapi kita terlibat dengan satu Ulit Mayang punya program lah kat situ, dan benda berlaku lah kat situ. Dan saya seorang student. So ni jamban-jamban semua kena buang apa? Kena buang. So karakter tu nanti kau kena tunggulah kan, dia tak boleh cerita betul. semua kan. Betul. So tak lama lagi akan menjalani penggambaran filem Ulit Mayang. Pengarahnya siapa? Syam JR. Syam JR. Okey, tahniah Syam JR, alhamdulillah. Sahabat kita akan mengarah filem. Saya ingat filem kedua kot Syam JR ni kan. Siapa lagi di antara pelakon-pelakon dia? Pelakon dia antaranya ada Shah Jazal. Okey. Ada Fifi Azmi. Okey. Ada Nazmi Adwa. Okey. Ada Sofi Jikan. Sofi Jikan ada. Ada Sweet Kismina. Alright. Ada Datuk Wan Nafisu. Ada few. Okey. Datuk Wan Nafisu. Wan Nafisu kan. Okey, syuting di mana? Di KL dan juga Terengganu, Kuala Terengganu. Alright. Jadi orang Terengganu bolehlah tunggu Kepeng pergi ke Terengganu syuting nanti kan. Lama. Lama. Dijangka berapa hari tu? 2 minggu lebih dekat Terengganu. Okey. Total syuting dalam 30 hari, 31 hari macam tu. 31 hari ya. Okey. So, Kepeng, masih hangat lagi, kita baru saja dibentangkan bajet 2024 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat lepas. Okey, kalau kita tengok setiap tahun memang ada peruntukan. Terima kasih kepada kerajaan Malaysia. Tahun ni pun ada peruntukan untuk industri kreatif sebanyak 160 juta. Kepeng, 160 juta. Pengecualian cukai, duti hiburan, persembahan pentas artis tempatan di antara intipati bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Kita tengok di sini ada 160 juta dibahagikan kepada 3. 60 juta untuk dana kandungan digital. 90 juta untuk Filming in Malaysia Incentive, FIMI. Dan 10 juta untuk dana padanan My Creative Venture, My Creative lah, untuk menyokong anak-anak seni dalam penghasilan projek kreatif. Okey Kepeng, so cuba mungkin apa yang Kepeng boleh fahamkan dengan apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri ini tentang bajet. Yang saya faham mungkin yang direct dengan kita lah yang 60 DKD juta lah, 60 juta. 60 juta tu lah kan. 60 juta tu macam Datuk kata dia bagi pada 3. Okey. Pada 3 entiti lah. MDEC, Finas dan juga My Creative. Jadi 60 juta bagi 3, kalau fair 20 juta lah. Kalau bagi sama rata 20 juta lah kan. Jadi kalau untuk My Creative untuk kita juga tu kan. Untuk jadi, kita pinjam. Kalau kata semua orang ambil 20 juta, jadi mungkin dalam 20-40 filem je aku buat kan. Dalam tu lah, dalam lingkungan itu. Kalau bajet 1 juta. Kalau bajet 1 juta lah. Tapi selalunya filem ni bajet dia besar kan. Jadi aku rasa cukup. Okey, kita buat perbandingan. Kita bagi saya simple je. Dia semuanya data ni kita boleh keluarkan, sebab data ni contohnya tahun ni berapa, tahun lepas berapa, tahun sebelum tu berapa, semuanya ada. Kan tahun lepas difahamkan ataupun data yang telah kita dapat adalah 102 juta.
Kan bermakna pengurangan dalam 42 juta daripada yang diberi daripada tahun lepas. Jadi apa pun yang kita nak bagi tahu, kita berterima kasih, kan? Bukan soal kita tak berterima kasih kepada kerajaan. Bagi saya satu benda yang dibentangkan, dibuat oleh kerajaan mungkin telah mengambil kira faktor-faktor ekonomi dan sebagainya. Tapi apa yang kita nak bagi tahu adalah masa depan industri. Kan bermakna kalau lagi banyak duit ada, lagi banyak peluang pekerjaan tu ada. Kan, so sekarang ni lah Kepeng, pada pandangan Kepeng lah, dalam keadaan sekarang ni macam mana kita punya job, projek macam mana? Ada pertambahan atau kurang, ataupun dah statik, ataupun nasib-nasib tak ada job? Okey, Datuk, masa saya mula-mula masuk dalam industri tu, saya hanya ada 3 medium untuk saya main. 4 mungkin saya ada channel TM, saya ada Astro, saya ada TV3. Okey, dan tiga-tiga channel ni semuanya kita panggil projek yang biasa, telemovie yang biasa, yang standard price yang dah bertahun kita pakai. Dan sampai sekarang dah 11-12 tahun saya berlakon. Timbul pula ada premium, ada OTT, ada special tele, special project. Jadi kalau nak ikutkan dari segi skop, mungkin bertambah. Tapi saya lebih suka nak cakap kalau daripada mungkin bertambah, tapi kualitinya saya rasa yang mungkin kita tak mencapai tahap mungkin lah. Mungkin sebab saya berpeluang bekerja dengan OTT dan juga macam biasa, penghasilan dan projeknya berbeza. Jadi orang yang bekerja dalam OTT yang saya bekerja dan juga orang yang bekerja dalam drama biasa pun berbeza. Sistem kerjanya berbeza. Jadi kalau tanya saya dengan soalan Datuk tadi, bertambah. Tapi dalam skop kerja yang berbeza, dan kita cakap pasal kualiti dia sebenarnya. Okeylah, kalau kita tengok memanglah bila kita dalam keadaan sekarang lah, ada Netflix kan, ada View, ada macam-macam penseriman yang mana peluang kepada kita untuk penerbitan drama ataupun mungkin mini series dan sebagainya kan. Tapi bukan semualah dapat peluang-peluang tu kan. Sebab saya ingat dia punya kata tempat yang paling banyak memberi peluang pekerjaan ataupun memberi projek adalah ATM lah kan. Kalau kita tengok secara konsisten daripada dulu sampai sekarang. Jadi banyak juga pelakon-pelakon dilahirkan daripada ATM dan sebagainya kan. Bermula di TV station kan. Lepas tu contohlah Kepeng sendiri bermula di mana? Saya mula dengan talent Datuk. Saya extra kan. Jadi kalau saya mula keluar dekat MAS ni, saya keluar dengan drama TV3 lah. Okey, Juana Juana, sambungan panjang. Tahun berapa tu? Tahun 2011. 2011 kan 2023. So 12 tahun dalam industri. So macam mana Kepeng? Dalam industri semakin naik, semakin turun ataupun dah statik kan, umur pun dah mungkin umur main kan. So macam mana 12 tahun dalam industri? Macam-macam tu. Saya ada macam-macam. Saya ada gembiranya, ada susahnya, ada senangnya, ada rasa hebatnya, ada rasa tak hebatnya. Tapi saya enjoy perjalanan saya dalam industri ni, which is bawa saya sampai hari ni, dan masih lagi nak teruskan lah untuk akan datang juga. So sekarang umur berapa boleh beritahu? Saya tahun ni 36 tu. 36. Rasanya berapa tahun lagi boleh berada dalam industri? Sebagai pelakon. Sebagai pelakon Saya rasa saya nak lama lagi. Tapi kalau berada dalam industri ni, saya mungkin akan beralih ke macam Datuk, ke bahagian production, producing. Saya minat ke situ juga. Jadi saya rasa saya lama lagi dah. Maknanya apa pun cabaran, halangan di hadapan akan ditempuh. Sebab saya start habis belajar dulu, saya terus masuk dalam bidang ni. Jadi saya memang tak ada plan untuk berada dalam bidang ni secara serius asalnya. Tiba-tiba dah 12 tahun pun, dah jadi darah daging pun, jadi saya rasa saya perlu buat sesuatu lah, dan timbulkan minat saya, cinta saya dalam bidang ni. Jadi saya perlu buat sesuatu untuk industri. Kalau bukan sebagai pelakon, mungkin orang di belakang pengarah ke apa? Tak, saya rasa saya tak
tak ada kreatif ataupun tak ada talent kat situ, tapi saya suka dalam bentuk producing. Okey, bermakna satu hari Kepeng akan menjadi producer juga. InsyaAllah. Itu cita-cita lah Datuk. Tu dah buat persediaan dah. Ya, dah memang lama dah Datuk. Tapi itulah tengah akan tunggu right time bila nak sampai tu, dan insyaAllah akan strike Kan? lah. Tapi Kepeng, saya menggalakkan lah. Bagi saya seronok bila yang baru datang masuk dan nak menjadi penerbit ni. Itu memang kita alu-alukan. Tambah-tambah lagi orang yang ada pengalaman. Contohnya pelakon ataupun pengarah ataupun pekerja-pekerja filem di belakang tabir ni nak jadi producer. Tak ada masalah. Bagi saya ini satu perkembangan yang sihat, kerana kita masih lagi berada dalam dasi yang sama kan. Cuma persediaan nak jadi producer tu lah Kepeng. Sebab macam kita selalu bercakap lah, kalau kita jadi producer, kita mesti ada duit yang secukupnya. Betul. Itu nombor satu. Orang kata alah duit tak apa, boleh cari bank lah sebagainya. Itu perkara pokok yang perlu ada. Kan? Tak semestinya orang kata kena ada duit baru boleh jadi producer. Tak, maksudnya yang penting pengalaman, pengetahuan. Kan? Mungkin juga cari rakan kongsi. Rakan kongsi yang ada duit dan boleh jadi orang kata tubuhkan sebuah syarikat produksi dan kemudian boleh menerbitkan. Sebab bagi saya lah Kepeng, agak sukar kalau dibandingkan dengan pelakon habis job, sebelum job dapat duit, habis job terus dapat duit, boleh move to next project. Tapi jadi penerbit ni Kepeng tahu kan, kita keluarkan duit, nak tunggu payment daripada stesen TV satu jangka waktu yang lama. Malah kadang-kadang sampai bertahun pun tak dapat payment kan. Jadi memang berat lah Kepeng. So sanggup kena lalu so far dalam 12 tahun ni saya banyak juga bekerja dengan few producers yang saya jadi kawan kan. Macam kakak, macam abang kat saya belajar masa shoot abang, saya tanya juga abang kan. Jadi semua apa yang saya borak, macam saya saja borak tanya pasal producing macam mana, dan apa saja jawapan yang diorang bagi pada saya ataupun hasil sembang tu, semuanya jadi note pada saya. Untuk macam like kalau saya nak buat apa yang saya perlu buat. Dan note tu penting tu saya, dan ada yang kata benda isu yang sama tapi kata ini okey, yang ni tak okey pula. Tapi isu yang sama. Jadi saya rasa macam ni lah tu. Buat filem ni kita dah ada buku lah tu. Kita dah ada tajuk filem pun dah ada dekat dalam universiti. Saya rasa bidang tu ada bidang profesional. Jadi kalau kata kita buat benda ikut buku tu, tambah dengan sikit kreatif yang apa yang kita ada, jadi saya rasa insya-Allah benda tu boleh dilalui lah tu. Dulu belajar kat mana Kepeng? Saya ambil dekat MMC dulu, MMU. MMU. Bidang apa? Saya ambil marketing with multimedia. Elok lah, marketing with multimedia ni. Betul. Dia jadi producer bagus. Dia ada berilmu kan. Mungkin boleh test skill ilmu-ilmu yang dibelajar masa di universiti. Okey Kepeng. Watak yang dilakonkan lah, selalunya jahat, selalunya orang kata yang macam tu lah, selalunya. So ada tak rasa nak cuba watak lain ataupun watak macam mana nak? Okey tu, saya sebenarnya kalau orang tanya saya ada tak watak yang saya nak betul-betul buat, jawapan saya adalah tak ada. Tak ada. Sebab saya rasa kalau ada tu, itu maksudnya saya. Itu diri saya. Jadi kenapa asyik buat watak jahat je? Okey, sebab mula-mula tu saya bermula dengan cerita Juvana tu. Okey. Jadi kita semua muka pecah rumah. Pecah rumah. Jadi masa saya buat Juvana tu bukanlah satu job yang lepas ni saya kata masa tu saya dah pelakon. Masa tu adalah trial and error. Okey. Jadi tak jadi that time lah. Tapi Tuhan tu Maha Berkuasa, benda tu menjadi Juvana. Jadi saya ambil decision untuk okey, fuck up pasal pekerjaan, jadi saya buat dalam bidang ni. Jadi dalam bidang ni pula saya tahu ramai orang ataupun sebab saya mungkin ada berkawan sikit dengan ada few pelakon sebelum masa saya jadi talent. Jadi they are talking about like nak jadi hero, jadi leading, jadi ni. Jadi saya kena tengok diri saya sendiri, tengok cermin, tengok pipi sikit, tengok mata, weh kau tak boleh jadi hero. Jadi memang kebetulan saya ada tengok satu talk show mengenai Johnny Depp. Dia cakap macam ni lah, so dia punya host tanya, Johnny, why kau tak nak berlakon pakai your own face kan? Okay. Kau selalu berlakon pakai weird kan, scissor hand lah, why kan? So Johnny dia gelak dan dia cakap, Mama dia cakap, dan kau bukan tak handsome. Johnny dia kata dia tahu dia handsome.
Tapi dia tak cakap masa that time, masa dia mula-mula berlakon masa tu, kalau untuk jadi hero kan, dia orang akan berfikir untuk macam watak macam Christian Bale, macam Tom Cruise, macam Brad Pitt, muka-muka ini dulu. Dan Johnny Depp mungkin orang yang ke-7 ke-8 mungkin dia fikirkan. Tetapi dia tanya balik pada, kalau untuk watak-watak yang weird macam ni, siapakah orang pertama yang kau akan fikirkan untuk bawa watak macam ni? Dan the whole audience cakap Johnny Depp. Jadi saya rasa that is good formula untuk saya. Right. Why not saya jadikan diri saya sebagai seorang antagonis ataupun dengan saya ada karakter macam ni, muka macam ni, jadi cuba explore lagi dengan apa yang saya tahu untuk watak antagonis, score in that watak supaya jadi satu watak antagonis yang orang nak. Dan itu yang saya cuba marketkan diri saya sebagai that's why saya macam ni nakal macam dan tunjukkan watak sisi, dan saya rasa alhamdulillah saya bila orang kata dia ni watak antagonis, saya rasa saya berjaya lah untuk watak. Kalau dulu zaman dulu Saleh Kamel kan, zaman dulu lah, siapa yang Kepeng nampak macam aku sukalah karakter yang cerita-cerita Melayu lah lama-lama klasik kan. Klasik. Eskandar Risman. Tu dia. Action. Dan Buang siapa tu? Buang dalam cerita Saja Hasan. Sarjan Hasan, si Saleh Kamel. Bukan Saleh Kamel. Saya pun tak ingat Buang siapa. yang last gaduh dengan P. Ramlee tu. Saya rasa dia lah. Dia these two lah aku tu. So maknanya karakter-karakter mereka tu boleh bawa bagi ke modern sikit, mungkin ada seperti macam Zul Zaimi. Okey. Macam mungkin Abang Rosham juga, masa cerita watak-watak dia asal dia bawa. Kan memang setiap pelakon mengidamkan watak-watak yang orang kata yang lain setiap kali. Setiap kali ada je watak diberi, mesti nak cuba. Selalunya kalau dapat watak lah, contohnya macam filem yang akan datang ni kan, Ulit Mayang ni, apa yang cuba ditonjolkan dalam cerita tu? Memanglah skrip tu kita baca skrip dan kita director pun ada brief karakter macam mana. So selalunya Kepeng buat macam mana untuk setiap kali untuk filem? Untuk filem saya cuba sedaya upaya saya, bukan sedaya upaya, saya akan cuba sebaik mungkin untuk nampak lain daripada apa yang orang kebiasaan tengok saya. Sebab TV kita tahu kita tak boleh nak buat terlalu besar, sebab like LPF je. Jadi kat filem apa yang seeloknya ataupun yang contoh sekarang lepas ni saya buat student tak ada jambang kan, dia kena cukur. Jadi kalau saya lebih pada karakter design tu. Pakaian ni, sebab itu yang nampak luar yang nampak lain dulu. Dalaman tu kita boleh isi dengan input-input yang ada dalam skrip lah. Saya adalah karakter design lah. Tapi macam kita berlakon ni lah, sebenarnya di antara orang kata satu sama lain lah pelakon, dia kena ada chemistry tu. Apa pandangan Kepeng? Perlu ke ada chemistry untuk sparring partner kita? Bagi saya perlu, tapi bukanlah benda yang paling penting. Sebab lakonan semua kita plan lah tu kan. Jadi kita bernipu kan. Kita cuba jadi kita nak suruh, dan tipuan kita tu perlu buat audience rasa percaya dengan apa kita buat. Jadi saya ada few bekerja dengan pelakon yang saya bukan tak ada chemistry, yang saya rasa kita buat hal masing-masing. Cuma kita masuk set, kita buat kerja kita, dan ianya menjadi. Dan ada juga cerita yang saya rasa chemistry saya sangat baik dengan pelakon tu, tapi dia tak jadi. So dia depends lah tu. Dia sebenarnya apa masalah kan kalau jadi tak jadi tu? Adakah apa cerita dia ke, ataupun kalau dah dua-dua buat yang terbaik kan, tapi tak jadi kan, macam tak tahu apa masalah kan? Kalau kata yang jadi tu mungkin sebab ada mungkin dia jadi sebab chemistry kita bukan rapat je, mungkin kita ada something kat luar set, kita ada benda tu kita bawa ke dalam set. Kadang-kadang benda tu tak perlu dan tak penting pun untuk dalam cerita tu. Jadi kadang-kadang kita cuba bawa dan benda tu tak berjadi. Kadang-kadang ada benda tak berjadi tapi kita faham apa yang perlu dibuat, apa yang director nak dan apa keperluan skrip tu. Jadi benda tu menjadi. Kau pernah tengok cerita satu filem Yusuf Aslam ni, Roshamno bawa watak supporting. Awi bawa watak utama, Maria Mariana tak silap ke Bara.
Mariana tak silap saya, yang mana Rosyam supporting, Awi watak utama, kemudiannya Rosyam menang pelakon lelaki terbaik. Okey, alright. Kan? Ya, So, ya. sebab kita tengok macam mana kalau kita tengok hero dah tentulah dia banyak scene. Ya. Kan? Dengan segala macam dia punya apa ni, orang kata kejadian-kejadian sebab dia jadi hero kan, yang supporting. Tapi dalam filem tu Rosyam boleh overshadow dan menang kan. So kau nampak tak bagaimana pentingnya, tak semestinya kau jadi hero tapi kau boleh menonjol dalam satu-satu Dan cerita. cerita ni bukan first time yang saya dengar untuk Datuk Rosyam lah. Sebab Datuk Rosyam bagi saya dia seorang pelakon yang bijak kan? sangat Bijak. faham apa yang perlu dibuat untuk diri dia nampak menonjol dalam filem tu. Dan apa yang Datuk cerita ni bukan kali pertama yang saya dengar banyak lagi dalam gangster macam apa dia buat kan? dalam cerita apa dengan arwah Hani Musin, apa dia buat. Dan saya rasa saya adore that apa kebolehan dia. Dan saya pernah tanya juga ada few cameraman yang tanya, saya kata, bang, kalau abang capture kamera bang kan, supaya pelakon yang abang rasa abang suka gila capture dia, jawapan antara dia dapat ada Rosyam Noh. Sebab dia tahu macam mana nak placing on camera, dan dia tahu, dan saya rasa saya adore benda tu. Jadi kau sebagai pelakon kau rasa penting tak kita tahu, contohnya kita tahu kamera di mana, pergerakan kita, blocking dan sebagainya, sebab kalau katalah kita faham semua teknik itu, kita mampu membawa watak kita dengan baik. Apa pandangan kau? Ya, saya rasa perlu. Kalau awak seorang pelakon yang serius dalam bidang ni, awak mesti tahu like apa semua benda, semua pekerjaan dalam apa yang ada dalam set tu. Dan saya rasa itu penting juga. Sebab bagi saya supporting ni tu, dia adalah bukan satu watak yang tempelan atau watak yang tak penting. Sebab siapa supporting ni, orang kena faham support tu apa. Support. Kalau kata dia supporting untuk hero, untuk saya watak dia susah juga, sebab dia kena angkat hero tu. Tanpa hero tu, dia kena angkat hero, tak boleh buat apa tu. Dia perlu terror. Kalau dia ada fight, dia kena fight dan dia kena relax je. Yang kena buat hero ni nampak supporting hebat adalah supporting. Jadi kalau kata hero ni nampak biasa, mungkin supporting kau pun tak kuat. Mungkin tak. Tapi kalau kata supporting ni sangat tahu apa yang dia perlu buat, dan kalau hero kurang atau cuai sikit dalam pembawakan, this character might be topple this hero punya character lah. Saya rasa macam tu lah. So kau tengok dalam industri ni di Malaysia lah kan, kita dah bawa watak macam-macam ke bawa lah. Kalau kita tengoklah, adakah menjadi kekangan kepada pengkarya menghasilkan kandungan-kandungan yang contohnya kalau kita tengok di luar sana, contohlah filem Tamil lah for example kan, ada menunjukkan rasuah, ada menunjukkan salah laku pemimpin politik dan sebagainya. Apa pandangan kau dekat Malaysia ni? Boleh ke kalau kita nak kerajaan ini buka ruang tu, ataupun biarlah tak payah tunjuk benda ni, dan kita duduk macam ni, tak boleh buat macam-macam. Kau tahu kan, kita punya lembaga penapisan filem, kita tak boleh buat banyak benda kan, dan akhirnya orang komplain, kenapa tengok filem tu boleh macam-macam, kenapa filem kita tak boleh. Jadi apa pandangan kau tentang kandungan-kandungan yang disiarkan di stesen TV tempatan? Tentang cerita luar boleh pasang cerita yang macam tu, kita tak boleh. Bagi saya, kita tengok dulu siapa yang duduk dekat lembaga penapisan tu. Adakah mereka ni semua adalah datangnya daripada orang-orang kita filem dan faham mengenai filem, faham mengenai penerbitan tu apa, ataupun isi kandungannya apa. Sebab bagi saya, orang duduk dalam penapisan ni, sebab saya dulu ada pakcik yang bukan daripada industri ni, dah retire dan sambung bekerja di LPF. Dan itu memang selalunya macam tu. Dan 6 tahun, dan mereka akan potong atau tak suka ikut apa yang diorang rasa. Teruk ni. Bukan LPF punya skop, tapi ni seksi sangat, potong. Dan saya rasa bila masih lagi ada orang-orang yang macam ni dekat lembaga penapisan, dan kita akan terus dapat benda-benda macam ni lah. Dan saya sebenarnya ada isu yang sama juga. Kenapa kita boleh keluarkan, kita boleh tengok tentang rasuah-rasuah mungkin di negara India, tapi kita tak boleh buat cerita sebab jawapan mereka adalah itu berlaku di India, bukan berlaku di negara kita. Saya rasa tak make sense jawapan tu. Tapi sebenarnya kita tak cukup berani lah tu. Apa yang kita takutkan?
Hakikatnya, kenyataannya hari-hari kita baca kat surat khabar. Ya, tapi mungkin ni dah berkait rapat dengan politik dan ada pemerintahan negara. Jadi saya rasa mungkin mungkin takutlah Datuk. Ya. So kita tengok sejak kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, rasuah menjadi musuh utama. Kan, yang mana membasmi, membenteras rasuah ni agenda utama kerajaan ini. Jadi rasanya dah tiba masanya kerajaan hari ini mengubah orang kata dasar itu untuk kita boleh dibenarkan untuk tunjuk. Sebab hakikatnya satu dunia pun tahu indeks persepsi rasuah di Malaysia semakin meningkat, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri pun melawan rasuah habis-habisan. So rasanya dah tiba masa ni. So betul, tapi mungkin kalau kita nak buat, kita takkan buat dari sisi kreatif kita, tapi kita akan buat dari sisi based on the true event. Okey. Betul. Bila buat true event ni, dan kita akan main dengan individu-individu yang mungkin yang tengah terlibat dengan kes-kes macam ni. Jadi benda tu tak senang macam untuk dibuat, kerana mungkin kes tu tengah berjalan lagi, ataupun contohnya diorang buat pasal cerita untrue story about Anwar Ibrahim, ramai orang tak suka juga cerita tu sebab banyak menipu. Jadi benda-benda macam tu mungkin bagi saya boleh, kalau lama politik kat Malaysia ni berubah-ubah berubah dan berat, jadi boleh chaos mungkin jadi. Saya rasa itulah sebab kenapa diorang takut. Dan saya sebenarnya saya open untuk cerita-cerita macam ni terbuka, tapi adakah kita berani bertanggungjawab kalau kata apa impactful ni pada audience kita? Tak, saya abang fikirlah Keping kan. Abang fikir dah tiba masanya kerajaan ini membenarkan cerita-cerita macam ni. Sebab bagaimana kita nak memberi pengajaran kepada anak-anak kita ataupun kepada generasi yang akan datang bahawa rasuah ni akan merosakkan negara bangsa. Rasuah ni satu penyakit yang memang berbahaya. Kan? Kita baca paper, kita tengok berita, kan, itu saja. Tapi dari segi drama, pengajaran kepada kisah-kisah yang berlaku, bagaimana seorang pemimpin politik yang mengamalkan rasuah yang kaya raya, tapi kita tak boleh tunjuk, kan? Saya rasa mungkin kalau kita buat cerita pasal rasuah tu, kita patut buat cerita pasal educate people what is rasuah. Yes. Educate people tentang rasuah itu apa dulu. Baru kita mungkin boleh buka. Sebab sekarang ni ada perception macam-macam tentang rasuah. Macam ada orang kata lepas dapat projek kita bagi hadiah, itu pun rasuah. Ada yang kata sebelum dapat projek dapat hadiah, itu rasuah. Jadi kita tak tahu apa benda rasuah, kan? Jadi mungkin kita perlu educate people, orang-orang kita dulu tentang maksud sebenar rasuah tu apa. Dan mungkin baru kalau kata, dan dari situ orang terima, dan mungkin baru kita boleh buka dari rasuah ni cerita apa. Sebab apa, kenapa abang tanya soalan ni kepada Keping? Sebab yalah, kalau tengoknya drama kita cinta, keluarga yang biasa-biasa sajalah, berebut tanah ataupun kahwin dua, kan. So kita tengok cerita-cerita macam tu, cerita korporat ni kan. So itu je. Kita tak banyak cerita-cerita yang macam ni, yang agak orang kata sama macam negara-negara luar yang berani menonjol. Contoh kita tengok cerita Korea menunjukkan dia punya presiden, tunjuk dia punya ahli politik, tunjukkan dia punya pendakwa raya, tunjukkan peguam dia, tunjukkan semua sisi dalam masyarakat. Dan dah tiba masanya rasanya kita pun kata, kalau kita duk tengok K-pop kan, Korea kan, kita punya peminat di Malaysia ni kira di antara peminat yang fanatik drama Korea atau filem-filem Korea. Tapi kita nak buat cerita limited, banyak itu tak boleh, ni tak boleh, kan. Sebagai pelakon rasa kalaulah ada cerita-cerita, rasanya best tak best? Saya rasa bukan saya je, saya rasa ramai pelakon yang akan lebih excited sebab pembawakan ataupun karakter yang boleh dibawa lebih banyak daripada apa yang ada sekarang ni. Tapi tu Datuk, kalau kita cakap pasal Korea, kita bezakan pula macam mana kerajaan Korea memandang entertainment dekat Korea dan macam mana kerajaan kita memandang entertainment dekat Malaysia. Ada beza ke kerajaan Korea kita? Apa beza dia? Baru cakap kita punya kerajaan baru bagi kita 160 juta untuk kita punya bahagian. Dekat Korea entertainment adalah bajet kedua tertinggi selepas military. Dekat military ada bajet paling banyak yang bagi untuk. Yang kedua entertainment. Ya. Jadi kalau kedua dengan kita 160 juta, so it's too different. Jadi kepada penonton-penonton ataupun penggiat-penggiat industri dan juga pentadbir ataupun menteri
dengar. Kan? Kepeng dah bagi tahu. Di Korea, bajet nombor 2 terbesar untuk industri kreatif. Ya, So entertainment. jauh beza. Maknanya Jauh. kalau kedua tu memang betul mereka bersungguh-sungguh. Betul. Dan hari ini kita tengok Korea dia punya industri kreatif menjadi penyumbang terbesar KDNK negara kan. Betul. Dan kalau kita tengok kita adakah kita penyumbang besar pada tak juga kan tu. Jadi saya kena fair untuk cakap kerajaan. Mungkin kita have to fair dengan kerajaan juga sebab kerajaan pun mungkin akan lebih bagi banyak bajet jika sesuatu industri itu memberikan pulangan yang tinggi kepada kerajaan balik kan. Jadi mungkin mereka tak nampak yang ataupun tak rasa yang apa yang kita tengah bagi dekat bidang kita sekarang tinggi untuk diorang bagi kita lebih banyak bajet mungkin. Okey, kalau kita tengok situasi tu, telur ke ayam dulu? Damn. Nak bagi duit dulu ke nak tengok dulu mana yang sepatutnya berlaku dulu. Kalau Korea dulu tahun 90-an, mereka kerajaan suntik dana yang begitu besar dengan gelombang industri kreatifnya, dengan dia panggil Korean Wave dia, dengan suntikan besar kepada industri itu, dan akhirnya mereka berkembang maju. Betul. So antara ayam atau telur dulu? Saya rasa sebab kita bukan trial industri kita dah lama dan industri ni pernah berada tahap tinggi dulu dan sekarang ni macam ni sekarang. Jadi saya rasa mungkin kita kena ayam tu tengok hasil dulu lah tu kan. Jadi saya rasa mungkin dari kerajaan mungkin kita nak tengok mungkin dari kerajaan mungkin nak tengok hasilnya. Jika ada 4, 5, 6, 7 filem yang seperti kutipan boleh mencapai makilau, saya tak rasa macam kerajaan mungkin takut ataupun perlu berfikir-fikir untuk lebihkan lagi dekat bidang kita. Lagipun Datuk, benda tu bukan dari segi dana je tu, saya fikir professionalism dalam kerja kita juga. Sebab berapa orang okey, sekarang kita ada course pembikinan filem dekat dalam universiti kan, UM, UiTM. Tapi berapa orang daripada orang dia graduate ni semua yang bekerja dalam bidang kita. Bidang kita saja yang boleh bekerja tanpa ada interview. Sedangkan di 7E pun kalau nak masuk kerja 7E kena 1,000 orang. Betul. Kita tak perlu. Kita boleh dia jadi macam ni, kak, adik saya keluar penjara kak. Boleh tak kalau dia buat air? Boleh buat air? Boleh terus kerja. tanpa ada bidang kita siapa yang nak perlu, macam mana orang perlu atau kerajaan nak pandang kita atau satu step yang tinggi. Kalau kata bidang pekerjaan kita ni we are talking about professional industry, tapi tak pekerjaan ataupun cara bekerjanya bukan macam orang yang profesional dan orang yang berindustri. So siapa pun masuk dalam bidang ni, pelakon pun sama. Dan sekarang ni kalau bidang pelakon pula mungkin ada orang yang masuk bukan sebagai pelakon pun, sebagai jump start untuk buat bisnes lain. Dan ada sekarang ni pula ada pekerja orang-orang yang dalam bidang saya sendiri mengatakan pelakon perlu ada bisnes. Kenapa? Kenapa perlu ada bisnes? Apa sebab lakonan ni tak boleh memberi awak satu. Jadi kenapa awak jadi pelakon at first? Kalau kata awak jadi pelakon untuk buat bisnes, jangan buat bisnes terus tak. Why kena ada dalam bidang ni? Jadi saya rasa macam orang-orang dalam bidang ini sendiri kena nampak. Kita takkan nampak sesiapa pelakon Korea kat sana diorang akan buat bisnes nasi lemak atau buat jual sardin ataupun jual sate, tak kisah apa-apa. Diorang serius dalam bidang tu. Jadi bila orang nampak serius dalam bidang tu, jadi barulah orang-orang luar pun akan nampak kita serius. Jadi barulah kerajaan boleh nampak kita serius. Bila kita nampak kita serius, diorang takkan nampak kita, diorang takkan main-main dengan kita sebab kita banyak main-main isu-isu yang keluar paper dalam bidang kita pun tentang isu-isu yang remeh-temeh, bukannya satu isu pasal kahwin cerai, ada jealous buat lelaki ni ambil, bukannya satu isu serius yang industri filem Malaysia tak, kita tak cerita pasal benda tu dan orang tak nak tahu. Dan kalau kata kita tunjukkan yang kita betul serius dalam bidang ni, pekerjanya serius, orangnya serius, kontennya serius, saya rasa kerajaan pun akan nampak kita serius dan diorang pun akan bagi bajet serius untuk kita. Saya rasa. So kalau dengar daripada apa yang KPM bagi tahu ni, sebenarnya kita ada masalah dari segi ekosistem industri itu sendiri kan. Sistem kita salah. Masalah sistem kita cacah marbah, siapa-siapa boleh masuk, siapa-siapa boleh jadi penerbit, siapa-siapa boleh jadi pengarah kan. So ada yang tak kena lagi daripada industri ni kan, sebab tu kita tidak dihormati, betul? Betul. Saya rasa begitu sebab macam saya cakap, buat filem ni dah ada buku dia. Saya selalu ni main-main saya dah Datuk kat set kan. Kalau ini saya tahu tanya pasal budak-budak props kan. Saya tanya soalan main-main saya tanya budak-budak props, bro, props tu apa bro? Dia orang akan jawab kat saya, props tu barang abang. Barang apa? Tak, nama penuh props tu apa? Props. Alah bang, barang abang lah, bag abang apa. Bukan tak. Nama penuh props tu apa? Tak tahu bang. Props tu maksudnya property. Property siapa? Property
karakter itu. Jadi kalau kau tak faham props tu adalah property. Jadi macam mana hang boleh kerja kat situ? Berapa orang yang kita bila kita kerja prop dia rasa kemas set. Kemas bersih itu cleaner. Itu cleaner. So orang tak faham apa itu buat set. Orang tak jadi berapa orang yang teknikal kita pula yang kita tanya dia, bro, awak dulu belajar mana? Tak, saya ikut. Saya ikut ni dulu. Jadi ikut-ikutan lah. Jadi kalau yang ikut tu salah, dan kau pun akan salah sampai bila, sebab kau pun akan ajar orang bawah. Jadi kalau kata masih lagi macam tu cara kita grow dalam industri. Macam saya berlakon, saya rasa saya pun macam antara mereka ni juga. Saya asalnya bukannya orang dalam bidang ni. Saya bukan suara, saya bukannya teater, saya bukan tak. Saya memang asalnya jadi talent untuk cari duit lebih, dan tiba-tiba ada rezeki dalam bidang ni dan terus bekerja sampai sekarang. Tapi mungkin saya lucky sikit sebab saya bermula dengan pelakon-pelakon yang baik seperti Bron, seperti Beto. Jadi saya apa yang diorang ajar saya adalah untuk jadi pelakon yang baik, bukanlah cari famous ke apa, tak. Jadi pelakon yang baik. Jadi saya cuba sebaik-baik untuk jadi pelakon yang baik. Jadi kalau saya rasa kalau kata pekerja-pekerja kita ataupun orang-orang dalam bidang kita ni mula serius, lebih serius dan terfaham serius tu apa, dan saya rasa industri kita ni akan jadi serius dan kerajaan pun akan pandang kita lebih serius. Kan, betul. Saya nampak tu. Sebab tu kalau kita tengok hari ni budak-budak yang keluar daripada universiti, contoh ni depan-depan kita ni, budak-budak poli ni, kan, apa masa depan dia orang? Kan? Kalau kata di universiti ataupun di politeknik, mereka belajar teorinya dan bila masuk praktikal, satu kejutan budaya kepada mereka kerana apa yang belajar dengan apa yang dipraktiskan berbeza. Sama juga kalau yang macam ni Datuk, yang macam like orang budak-budak yang mungkin bekerja di TV station. Adakah diorang ni datang daripada orang filem? Tak, diorang datang daripada praktikal, dari Meskom, daripada electrical engineering, pergi tak, bukan bidang diorang pun, tiba-tiba dah rasa praktikal melekat kat situ, TV station suka dan serapkan terus. Apa yang diorang tahu tentang bidang ni? Diorang tak tahu apa-apa. Dan sama juga macam contoh konten ada tu kan, atau tunjuk konten cerita. Diorang akan cakap, inilah cerita yang sekarang ni orang nak. Macam mana? How you say this? Macam mana kau boleh tahu ini yang orang nak? Adakah awak buat survey? Tak buat survey. Sebab tu diorang tak buat survey, tapi diorang kata ini cerita yang orang nak. Jadi tapi kita bila cakap, orang ramai kata tak ada, kita tak nak bercerita macam ni. Kita nak cerita, orang dah bahas cerita pasal apa mega holding ni. Orang dah bahas, Tapi itu je lah. Itu lah juga sebab diorang kata, sebab diorang bila survey tu dibuat, diorang tak buat pun. Tak buat pun. Diorang tengok rating masih tinggi. Orang nak lagi tinggi. Tak tanpa cuba satu benda lain. Yalah. Jadi like, orang-orang yang kerja di situ pun bukan orang yang serius, yang bukan orang dalam bidang. Jadi kalau kata bukan orang dalam bidang ni bekerja dalam bidang ni tu, jadi dan masalah kan. Macam ni lah industri. Sebab itulah industri masih lagi cacah marbas. Cakap pasal benda yang tinggi-tinggi, kita tak cakap pasal benda yang lebih basic, which is like professionalism dalam bidang kita ni apa. Maknanya kadang-kadang kita tengok orang yang salah duduk di tempat yang orang yang sepatutnya duduk situ tak duduk situ, kan. Jadi disebabkan dia tak faham, maka jadi huru-hara kan. Ya, betul saya rasa kan. So dalam segi kita bercakap dalam segi konten lah, adakah benar kita buat satu contohnya macam kita kata cerita cinta, sebab genre di dalam TV kita itu je, cinta lah. Adakah itu je yang kita boleh buat? Kita tak, contohnya kalau kita cakap pasal action, suspense thriller, kan, kita jarang nampak lah dalam TV kita yang ada drama cinta family yang macam tu, yang nampak murah, yang diulang berkali-kali cerita yang sama dan formula yang sama tu. Apa pandangan kita? Itu saya cakap, sebab bagi mereka-mereka yang mungkin di TV station rasa itu adalah yang netizen nak, itu yang mass nak. By apa yang diorang kata best nak, saya tak tahu. Tapi sebab mungkin dia rasa by rating. Yelah, kalau kata dah TV itu je kau tayang, orang tak ada option. Itu je kan. Itu je lah orang tengok. Kau asyik bagi itu je lah orang makan. Jadi saya sebagai pelakon tu, sebagai director, mungkin cerita-cinta ni kita je tukar pelakon, hanya tukar location dan dia jadi cerita baru. Dan pusing yang sama. Jadi saya pun dah banyak kali buat benda yang sama. Dan itu lah Datuk, saya rasa kita perlu lebih serius dalam bidang ni, dan perlu orang yang duduk di TV station, duduk di dalam bidang kita production, duduk dekat dekat mana dia duduk, dekat
Finas. Perlu orang-orang yang serius dan tahu betul-betul dalam bidang ni apa. Profesionalismnya kena jaga, dan bila semua tu ada, dan saya tak rasa like benda-benda masalah konten-konten macam ni akan terus berlaku lagi, Datuk. Dan ya, Korea betul-betul letak duit kat situ, dan sebab apa? Sebab dia letak orang-orang yang serius kat situ, dan nampak macam mana bidang ini boleh datangkan pulangan yang tinggi ataupun boleh mempengaruhi rakyat diorang dengan lebih baik. So diorang labur kat sini sebab kita memang bidang kita ni is PR kan, untuk cermin masyarakat semua. Dan kalau kita buat benda yang bagus, orang suka dan orang terpengaruh, dan benda tu akan merebak dalam masyarakat kan. Jadi so orang yang serius lah perlu buat benda-benda ni. Kalau orang yang main-main, dan dia akan terus jadi main-main sampai bila-bila lah tu. Okey, di antara yang kita duk bercakap lah sekarang ni, ramai orang buat filem buat filem yang orang kata dengan berbelanja besar. Apa pandangan Kepeng tentang kalau buat filem ni kena belanja 5 juta, 10 juta baru laku ke? Ada ke itu formula yang tepat? Masa saya belum berlakon lagi. Last time saya dengar orang berebut nak buat filem yang murah sebab akan datangkan hasil yang tinggi. Jadi tapi bila sekarang ni, bila Netflix dah ada, OTT dah kita buka, dan kita lebih banyak tengok benda-benda di luar. Dan kita tahu bajet benda yang di luar tu untuk hasilkan yang macam tu, bajet dia bukan tahun 80-an. Bajet sekarang. Jadi bajet sekarang. Saya rasa bukanlah bajet yang besar, tapi bajet yang perlu sesuai dengan naskah itu. Kalau naskah itu perlu 2 juta, dan awak perlu ada 2 juta lah. Kalau awak naskah tu perlu 5 juta, awak perlu 5 juta. Jangan naskah tu perlu 5 juta, awak dapat 5 juta, awak buat 3 juta je. Itu dah banyaknya yang buat macam tu. Sebab saya ada je satu filem saya yang saya dengar bajet tu 2 juta, dan masa kita buat cerita tu kita hanya dapat 1 juta. Dan director saya terpaksa pakai gaji dia sendiri untuk buat set ni, dan cerita tu dah 5-6 tahun dah tak keluar lagi. Tak siap dah tu. Dah kita habis shoot, dan sekarang ni bila dah 5-6 tahun habis cerita tu, dan cerita tu hasilnya kata lagu tak siap lagi. Dan saya baru tahu daripada director saya yang cerita tu bajetnya 2 juta. Jadi masa dapat kita 1 juta je, banyak orang macam ni tu. So bila ini masalah jadi sebenarnya orang ada tu, bukannya pasal orang yang tak jujur banyak lah bidang ni. Orang yang banyak nak buat untung. Sebab saya terfikir kat tu, banyak orang yang dapat mungkin dana finas ni semua kan. Yang saya tak tahu pun diorang ni siapa dalam industri. Macam mana tak tahu dapat. Untuk dapat macam mana awak entitled untuk dapat lah, untuk macam mana? Kenapa awak dapat, macam mana awak dapat, siapa awak? Saya tak tahu, tapi orang-orang ni yang dapat. Macam termasuk dengan cerita saya tu tahun 2017 sebab tu. Okey. Sampai sekarang tak keluar tu. Kalau saya sebut cerita tu, dah producer dia kena cari dah lepas ni. Confirm. Kalau saya sebut tajuk cerita tu, sampai sekarang tak keluar. Itu dah Nafinas tu? Ya, dah. Dan saya tahu cerita tu memang saya buat memang effort gila cerita tu. Dan saya penat lah tu. Kita terpaksa Lego, kita je payment, kita terpaksa lepas tu kita tunggu hasil dia kan. Kita nak kerja dengan member kita sekali, tiba-tiba cerita tu hanya kerana lagu tak keluar sampai sekarang. Mungkin tak logik tu. Tak logik, tapi itu yang berlaku tu. Dan kita baru tahu masa kita nak buat, sampai last day kita tight kita buat sebab hujan dan semua. Betul director cakap tak apa, aku keluarkan bajet gaji aku ni untuk buat set. Rupa-rupanya bajet cerita tu ada lagi 1 juta yang tak dapat macam. So memang lahanat banyak orang macam ni tu. Banyak orang macam ni. So dalam industri ni ramai manusia-manusia macam ni kan. Jadi saya rasa orang-orang yang mungkin dekat Finas tu perlu lebih tahulah. Perlu lebih tahu siapa mereka ni semua sebelum bagi dana tu dekat diorang kan. Ni Kepeng, nak tanya kau tak rasa tergugat sekarang? Sekarang ni kalau kita tengok media sosial contohnya di TikTok kan. TikTok sekarang ni dah ramai beralih ke TikTok untuk buat konten dan sebagainya. Kalau kita tengok lah, kalau mungkin dibuat kajian, abang rasa lah memang orang suka tengok konten di TikTok. Kalau melihat trend ini, mungkin boleh dikatakan 5 tahun daripada sekarang kemungkinan besar TV yang biasa ni dah tak relevan. Apa pandangan Kepeng? Dah mula terfikir ke untuk ke arah media sosial, TikTok, YouTube dan sebagainya, ataupun masih lagi nak TV? So apa rasa Kepeng? Okey.
Saya rasa pengeluar TV pun dah makin aware dengan benda tu. Jadi mereka pun dah buat TV-TV seperti Smart TV. Dah ada YouTube, dah ada TikTok dalamnya, dan kita ada Android Box yang mungkin boleh tengok benda-benda yang social media ni. Ya Datuk, saya rasa social media ni sebenarnya mungkin boleh take over TV yang biasa. Sebab satunya kontennya mereka free. Free kan, bebas daripada apa-apa tindakan dan penapisan. Dan ikut suka. Ikut suka aku nak buat apa kan. Ada community guideline saja kan. Dan tapi yelah, kalau bila dah ke situ, saya sebagai nak saya pun buat juga, kena buat juga, dan kena ikut. Bukan ikut tu maksudnya, maksud saya kena ada trend tu juga. Dan saya ada juga macam join like few YouTubers, ada few member yang content creator yang nak buat content, ikut macam contoh like this one saya so, macam ni punya setup dia. So kalau saya nak buat mungkin macam ni lah kot. So saya perlu ikut, dan saya rasa betul. Kalau dah 5-6 tahun lagi, kalau kata mungkin kalau ada sesiapa yang berani tiba-tiba buat konten betul-betul untuk mungkin tele, mungkin untuk TikTok, untuk ya, kalau kata betul je macam ya, TV one time mungkin ya. Tak, kalau kita tengok sekarang ni Kepeng, apa yang berlaku, kebanyakan stesen TV telah hilang banyak pendapatan daripada iklan. Jadi apabila stesen TV punya pendapatan semakin merosot, mereka tidak mampu beli konten-konten tempatan. Contohnya drama-drama yang Kepeng berlakon, yang Cintan-Cintun tu kan. So mungkin apabila kurang pembelian program TV tempatan, apa nasib kita? Sebenarnya saya tak rasa saya tak rasa diorang hilang lah Datuk. Sebab mereka pun ada juga diorang punya social media. Dan diorang masih allowed lagi iklan untuk main dekat social media diorang. Mana-mana platform lah, apa OTT yang ada, TM ke, OTT, Media Prima ataupun so, diorang ada iklan-iklan yang main dekat konten diorang. Jadi saya rasa diorang pun enhance juga dari segi situ. Mungkin dari TV mungkin dah kurang, tapi sebab konten yang sama diorang main juga dekat TV, dekat social media, dan benda tu still orang tengok dan orang buat iklan. Jadi saya tak rasa pun iklan itu berkurang. Mungkin alasannya untuk mungkin suka kurang ke apa, tapi saya rasa tak, sebab mereka masih lagi compete dengan like mereka sedar dengan wave ni sekarang ni, macam wave daripada TikTok, Facebook, social media ni. So dia playing the same game juga. So pergi ke social media, pergi TV3, diorang ada YouTube diorang ada like diorang social media juga, which is kat situ diorang main monetize iklan juga. So like saya tak rasa diorang berkurangan. Tapi kalau kita tengok ini hakikat apa yang berlaku kan. Kalau kita tengok memang terkesan kebanyakan stesen TV untuk makluman Kepeng sedang mengulang siar banyak. Betul? Ya. Konten-konten lama. Saya sendiri tengok, ini drama aku ni. aku dah shoot ni dah 7 tahun lepas, kenapa? Baru tayang minggu lepas. Hari Sabtu dia punya Cereka Rama. So Cereka lama-lama ni kan. So masih lagi diulang siar. Bermakna kenapa tak beli? Kenapa? Kalau dulu kita akan tengok cerita-cerita baru. Kalau kata prime time, mesti cerita fresh. Ya, tapi kita tak dengar pun ada sekarang ni. Mungkin lah Datuk ada, mungkin dah sebuah, tapi saya kalau saya scroll lah saya punya Facebook, Instagram setiap hari, saya masih lagi tengok like kawan-kawan saya semua syuting. Kawan-kawan saya dari segi rakan artis ataupun rakan-rakan produksi masih syuting. Tak ada pun yang tengah macam like ada, ya mungkin ada dekat Facebook yang berkata mungkin job dah kurang ke apa. But they are still shooting. But mungkin betul fact tu Datuk kata mereka ulang siar. Mungkin boleh jadi saving, mungkin boleh jadi strategi boleh jadi save. But kita tak nampak. Bagi saya rasa tak boleh guna matematik tu yang diorang tengah ulang siar dan kita kurang konten, sebab saya tengok kawan-kawan saya semua masih syuting. Yalah, mungkin kita tak nampak keseluruhan industri sebab kita pun tak ada satu data yang orang kata kita boleh menunjukkan berapa peratus sedang bekerja, berapa peratus tak kerja. Kita tak ada data tu. Sampai hari ni tak ada satu maklumat. Sebab kita tak serius. Betul. Sebab tu aku terfikir balik apa yang kau cakap ni betul. Kalau kita serius, maknanya kita ada data kan. Kita ada data keseluruhan berapa ramai penggiat industri kreatif. Berapa ramai pelakon. Contohnya berapa ramai kru. Berapa ramai penerbit. Kan? Tapi data tu kita tak ada. Jadi bila kita nak
yalah kita nak tuntut kerajaan ataupun kita nak bagi tahu kita sedang susah, ramai yang tak ada pekerjaan. Sebab tu mungkinlah betul saya cakap kau, tak ada orang peduli, tak ada orang kisah, tak ada orang serius pun. Sebab tidak ada data yang membuktikan bahawa ramai orang tak ada kerja. Ya, contoh saya, macam contoh kita dengan seniman tu. Macam dulu saya ingat ni kalau kita nak pergi syuting, kita kena ada nombor seniman kan. But sekarang saya rasa tak perlu. Tak perlu. Jadi ramai orang tak jadi ahli seniman kan? Kenapa? Jadi kenapa tak nak kenapa orang tak nak pergi ahli seniman? Sebab kita tak tahu apa benefit daripada kita. Oh, okey. Kalau tanya pada pelakon lama, diorang dah tak boleh tahu lah pasal seniman apa tu. Kalau kita try tanya pada 10 orang pelakon kan. Apa awak tahu pasal seniman? Saya kalau ada dari 10 tu tanya cakap satu je betul, saya surrender. Sebab semua kata tak tahu abang. Saya pernah buat benda tu. Tapi off camera lah. Bro, apa awak tahu pasal seniman? Dah settle. Dah tu maksudnya tak tahu lah. So few saya dengar. Then apa dan macam mana kita nak benda yang jaga kita pun kita rasa macam tak perlu, macam tak penting sebab bayar every year untuk apa kan. And then like bila kita kesusahan pun tak ada, bukannya benda tu datang, contohnya masa PKP kan. Kalau kata hantar beras tu untuk 3 hari je kan. Lepas tu lepas lagi sebulan dia nak makan apa. Patutnya kita perlu jaga dari segi benda tu, but tak ada orang yang serius ataupun yang betul-betul tahu ataupun rasa anggap benda ni adalah segi betul-betul profesional dan terus jadi macam ni. Sebenarnya kita perlu ada satu badan profesional lah kan. Bukan badan kebajikan, betul tak? Ya, betul. Sebab kita dah bercakap ni, kita ada masalah dari segi kita punya orang kata data tak ada, kita punya orang kata kelayakan yang masuk dalam industri pun tak ada, siapa-siapa boleh masuk. So bermakna kalau kita tengok kita nak main bola lah kan, kita nak main bola, kita mesti apa, join apa, kelab lah, kelab dikawal selia oleh apa, Football Association of Malaysia, FAM kan, betul tak? So dalam bidang nak main bola pun kena license. Dia ada big test dia apa semua untuk awak melayakkan awak sebagai PFA, sebagai pemain profesional. Kita tak ada. Siapa pun boleh hari ni keluar hero remaja, besok jadi hero. Like boleh kan. Tapi itu rezeki masing-masing. Tapi like siapa yang nak kawal benda ni kan, macam tak ada. Siapa-siapa boleh masuk dan keluar masuk kan pada bidang ni kan. Betul-betul saya pun fikir macam sebab tu kita tak serius kan. Macam like bila tak serius tu, kita tu maksudnya siapa yang tak serius? Kita tu termasuk bukan sepatutnya badan yang bertanggungjawab ataupun mungkin satu authority ataupun, sebab kat Malaysia ni kalau contohlah, kalau katalah kau kita bagi contohlah lesen memandu lah, kalau katalah lesen memandu tu tidak wajib, ramai orang bawa kereta dia tak nak pergi ambil lesen memandu, betul tak? Betul. Sebab tak ada kuasa undang-undang. Jadi perlukah ada kuasa undang-undang dalam bidang kita? Saya rasa kalau nak pergi kepada cakap pasal profesional lah, professionalism perlu ada lah Datuk benda tu. Kita kena ada akta ada kita kan. Kita ada satu-satunya pekerjaan yang tak ada under collar putih ke kan? Ini yang saya tertarik ni, akta ni kan. Saya pun pejuang akta. Betul? Kita tak ada kita tengah kita boleh kerja lebih 12 jam. Even like Bangla kat sini pun ada Bangla. Kita tak ada. Kita tak ada benda tu. Jadi like, tapi kita pekerja. Jadi bila pekerja kita tak diprotect oleh benda tu. Dan contohlah dari sisi pelakon tu kan. Macam orang tanya like, apa security yang berlakon, apa security berlakon, macam like asal lagi pelakon ni tak secure ke? Ada pelakon sampai dah tua masih berlakon. Sebab apa? Sebab kita tak ada benda yang boleh support kita kalau apa-apa jadi. But bila cakap pasal benda tu, jadi siapa yang nak anak orang jadi pelakon dekat datang? Kita tak rasa sebab tak secure. Kalau pergi belajar lakonan pun nak masuk lebih dari ni pun tak ada kan? Tak ada. Hanya dapatkan untuk sijil je. Dia buat kerja lain. Jadi kalau kata orang-orang kita masuk bila tanya soalan tadi, orang siapa orang-orang tu, mungkin saya kata saya sendiri lah. Sebab saya pun jadi tak kisah lah, sebab dah lama saya boleh hidup syuting macam biasa je. Dah tak penting. Tapi kalau kata tanya pasal orang-orang yang lebih macam contoh yang macam mungkin Datuk yang duduk Satuan Perbit, mungkin Zaidi duduk dekat bahagian seniman, ataupun siapa yang duduk dekat bahagian pekerja filem, mungkin like have to work on something lah untuk like fight for something, like perlu bersatu lah. Dan kena tahu lah, macam contoh lah tu yang kelakarnya saya cakap pasal royalty lah tu kan. Saya tu ada terdengar macam seniman cakap saya royalty. Saya cakap royalty tu apa? Why kita pekerja
filem tak dapat royalty, kenapa penyanyi dapat royalty? Kadang-kadang awak faham royalty tu apa. Untuk ini kefahaman royalty tu, kenapa pelakon tak ada royalty? Sebab pelakon ataupun siapa-siapa pekerja filem masuk set, kita telah dibayar. Kita telah di-agree berapa payment kau, kita masuk. Kita kerja. Untuk penyanyi, bila diorang masuk dalam studio, diorang mengeluarkan kos untuk diorang keluarkan, masuk lagu, recording semua. Dan sesiapa yang dengar masa tu, okey tak bayar? Yes lah, that's royalty. Sebab apa royalty tak works on us, on pelakon? Sebab kita telah dibayar. Tapi kalau apa yang works on us adalah bonus. Kalau kata macam contoh lepas 2 tahun cerita tu keluar, dia main balik, apa yang TV station perlu bayar bonus dan itu ada hak kita. Tapi baik kita pun pelakon kita tak sign on that pun kan. Kita tak penting pun, dapat one off pun memang cukup lah. Memang buat filem, orang-orang kita rasa yang satu projek tu hanyalah one project. Dia tak rasa itu satu harta yang boleh digunakan di mana-mana platform lain kan. Dia rasa macam bila kita produce satu, bantas satu, dah habis, kita buat yang lain pula. So like that is kind of producing pula yang punya mentality kan. So jadi bila tak serius, tu lah betul. Bila benda saya kata tak serius. Tak serius kan? Tak serius. Macam lah just buat ikut suka lah. Tapi katakanlah sekarang ni mungkin Kepeng rasa Kepeng masih lagi nama Kepeng masih laku, stesen TV masih nak, penerbit dan pengarah nak kerana sesuai watak dalam filem, contohnya kan. Katakanlah bila dah peringkat umur dah tak berapa laku, saingan sengit dan pada waktu tu sukar nak dapat job lah, rasanya macam mana nak survive? Sebab hari ni kita tengok yang veteran ni berhadapan dengan situasi macam tu kan. Dan lebih malang mereka tak ada duit simpanan. Lebih malang lagi kita memang tak ada royalty. Kita tak ada apa-apa yang kita boleh pegang kerana selama ni kita sihat, kita masih laku, kita terus buat kerja business as usual macam mana Kepeng sekarang ni lah. Tapi bila dah sakit, bila dah tua, kalau dah orang kata dah tak mampu nak menanggung diri sendiri dan sakit pun tak mampu nak pergi hospital dan dapat perubatan yang terbaik, so Kepeng rasa apa nasib kita? Sebab tu saya tanya, saya sebagai pelakon, insurans penting. Okay. Insurans tu penting. Dan duit simpanan lah. Okey, bahawa duit simpanan Datuk, dia cakap pasal bidang lakonan, kita cakap pasal bidang pekerjaan apa saja pun. Okay. And kalau kata orang tu tak ada sifat menyimpan, awak kerjalah kat bidang mana pun, awak takkan ada menyimpan. Jadi ada yang cakap sekarang ni suksu pun penting untuk kalau apa-apa jadi. Dan saya rasa kena pandai berbelanja ataupun kena belanja ikut keperluan adalah penting daripada sebab banyak aja, bukan pelakon je tu, orang-orang yang kerja lain macam yang earn banyak pun kalau kadang-kadang boleh habis dalam masa 1 hari 2 hari ikut perbelanjaan. Tapi sebab apa orang-orang jadi macam tu adalah sebab tak belanja ikut kemampuan. Kan macam contoh ada je kawan saya macam dia tahu shooting dia satu, ada kawan pelakon juga. Mungkin saya macam perlu shooting, lepas habis shooting ni mungkin rehat kejap, lepas tu kalau tak shooting lama dah rancang sikit. Tapi kawan saya ada yang sebab dia punya keperluan hidup dia hanya like 6,000 je sebulan. Jadi kalau dia buat satu leading, gaji dia dekat 40,000, dia boleh 3 bulan tak shooting. Ada dan kaya duduk dia. Kaya tu dia, ada orang macam tu, ada tapi saya cakap macam mana kalau keperluan saya ke yang lebih. So saya rasa untuk yang macam mana yang dah yang veteran, pengajaran yang mungkin yang orang-orang baru sekarang boleh ajar adalah cara berbelanja dan macam mana untuk menyimpan duit lah. Sebab benda tu bukan bergantung pada kerja apa, sebenarnya pada individu tu sendiri. Macam mana? Tak, sebab apa abang tanya soalan ni? Hari tu kita bawa Kak Rosnah Johari kan. Okay, right. 40 tahun dalam industri. Konsisten ada job daripada dulu sampai sekarang. Tiba-tiba tahun ni dia 4 bulan tak ada kerja gitu kan. Dan segala duit simpanan dan sebagainya habis. Dalam keadaan yang sukar pada waktu tu. Jadi bila fikir balik apa yang Kepeng cakap, betul. Setahun ada 12 bulan sebagai pelakon, bukannya kerja 12 bulan serentak. Betul tak? So apa yang diberitahu oleh Kak Rosnah tadi, mungkin bulan ni dia ada kerja, 2 bulan kemudian dia tak ada kerja. So yang bulan ni punya duit
kadang-kadang dia terpaksa tampung bulan-bulan yang sebelum tu, dan untuk meneruskan bulan-bulan ke depan tu, apabila pakai habis dan tak masuk lagi job, memang dia sakit. Bermakna sebelum ni back to back job. Jadi bila back to back tak ada masalah dari segi kewangan, sebab macam kita katalah, mereka ni hidup lebih kurang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So kalau kata panjangnya tak ada syuting, memang dia akan berada dalam keadaan yang sukar. Kan, sebab macam KP cakap tadi lah, ada member tu dia berlakon, dia dapat 40,000, dia rehat 3 bulan. Lepas tu cari lagi. Tapi itu masa sihat, masa orang nak. Sebab menjadi pelakon ni bukan sentiasa menjadi pilihan stesen TV atau menjadi pilihan pengarah ataupun penerbit. Bila dah tak laku nanti, bayangkan dah tak boleh berlakon, duit pun dah tak ada, mungkin dalam keadaan yang sukar. Kalau kita cakap pasal sakit ke, okey, pekerjaan apa yang kalau kata dia dah sakit dia masih boleh bekerja lagi? Engineer, kalau dia dah lumpuh, dia tak boleh kerja juga. Kalau dia tak ada duit simpanan, sepanjang dia kerja pun tetap tak ada duit. Bagi saya itu lah, bukan pasal pekerjaan apa ataupun sakit atau tak sakit, sebenarnya ialah bergantung pada individu sendiri. Jadi ini bukan pasal siapa atau di pasal sikap lah, sikap. Saya sendiri pun ada sikap tu, sebab pernah je macam orang tak tahu kan, Syazwan tak tahu, dia tak tahu dalam poket saya RM10. Aku tak cerita kat orang kan. Cerita kat orang. So benda tu dia pelajaran untuk saya juga, sebab ada je time-time yang macam sepanjang saya kata 12 tahun ni, ada hebatnya, ada tak hebatnya, ada susah, ada senangnya. Dia ada susahnya, saya mungkin berlaku juga benda-benda macam tu, tapi benda tu jadi pengajaran untuk saya plan lepas ni apa, dan kalau kata perlu benda yang lebih secure untuk kita berlakon. Saya rasa itulah, kalau kita sakit ni semua, insurans tu penting lah. Ya kan? Insurans tu penting lah, macam kadang-kadang lagi-lagi siapa yang buat stunt kan, jatuh tak boleh langsung, macam kawan Pablo, saya suruh pergi ambil stunt, kau asyik jatuh kan. So penting benda macam tu. Jadi persediaan awal tu adalah saya rasa mungkinnya diri sendiri lah perlu tahu macam mana menyimpan ataupun tahu macam mana nak strategize duit tu macam mana. Sebab saya percaya macam contoh, sekarang bukannya murah tu pelakon harga sekarang. Right, so bila bukan murah, bila kita tahu banyak, kita tak boleh nak cakap dia kais pagi makan pagi kan. So saya tahu makan pagi pun dah McDonald kan. So jadi bila dah makan McDonald tu, itu untuk pelakon yalah, diorang akan sampai diorang akan sampai downtime tu. So bila dekat ada kat situ tu, cara menyimpan tu perlu tahu, dan macam mana nak plan untuk jaga masa panjang macam mana. Ataupun saya bukan galakkan orang buat bisnes ataupun macam tu, tapi kalau awak rasa bisnes tu adalah caranya untuk kau survive bila tu, dan just do it lah. Itu yang aku rasa. Okay, so kita dah menghampiri ke penghujung rancangan podcast Masuk Angin Keluar Asap. So Kepeng, Syazwan, apa nak penutup ni, apa nak disampaikan? Tak ada apa yang saya sampaikan. Saya cuma harap dalam industri saya ni lebih berkembang dan lebih banyak orang serius bekerja dalam bidang ni. Serius supaya bidang saya ni lebih serius, dan kita akan dapat bajet yang serius lepas ni. So tentang akta tu? Akta tu Datuk, saya rasa orang-orang macam Datuk perlu tak, kita sebenarnya memang persatuan. Dari segi persatuan, dari segi Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia, kita secara konsisten. Kalau kau ingat 2014 kita anjurkan switch off. Memang 11 perkara yang kita tuntut, nombor 1 adalah akta industri kreatif. Kita secara konsisten tak pernah berubah daripada dulu sampai hari ini. Tapi kita nak orang-orang macam Syazwan ini, Kepeng ni, yang ada pengaruh, pelakon yang hebat, terus bercakap benda yang sama selari dengan kehendak industri hari ini. So tolonglah bercakap dengan menteri ke Perdana Menteri, tolong beritahu kenapa perlu ada akta tu. Ya, perlu ada akta tu supaya kami dalam bidang ni perlu akan dapat lebih serius ataupun nampak serius dalam bekerja, dan bila kita berserius, hasil pekerjaan kita orang akan lebih baik, dan mungkin akan mendatangkan lebih pendapatan kepada negara. Yes, pendapatan kepada negara, dan that's why akta tu penting untuk kita orang. Okay, so saya tak mau cakap apa lagi kerana saya pun telah bercakap soal akta ni berkali-kali, dan memang kita tak pernah jemu, tak pernah lekang di mulut kita, kerana kita yakin satu hari tak tahu bila, tetapi seperti mana Syazwan kata, kita kena terus berusaha bercakap, melobi, kerana sehinggalah pihak-pihak yang berkuasa ini melihat kepentingan penggiat industri ini menjadi satu daripada sumbangan kepada ekonomi negara. Pada waktu itu ianya akan berlaku. Right? So itu saja untuk minggu ni. So kita bertemu di lain rancangan di podcast Masuk Angin Keluar Asap. Okay, bye-bye.
Assalamualaikum.